Okay, jadi pertama sebelum kita mula bahas, ini yang kita akan capai untuk hari ini. Pertama kita akan terbitkan rumus untuk isi padu piramid, cone dan juga sfera. Kemudian lepas kita dah terbitkan rumus, kita akan menggunakan rumus tersebut untuk kita menentukan isi padu piramid, cone dan sfera. Sebelum kita masuk kepada objektif kita hari ini, kita akan boleh cik. kita sama yang semalam, piramid tu. Kita tak sempat dah habis. Sekejap ni. Sekejap. Bagi dengar semua dulu. Bagi semua orang dengar dulu. Nanti bila nak bercakap boleh buka Sorry tau. Okay, pertama kita tengok dekat website ini ada satu apa? Yang ni kita panggil apa ni? Bentangan. Okay, bentangan apa? Kubus kubus. Kubus dan? Kubus. Ada apa? Piramid. Ada apa lagi? Ada berapa piramid? Ada 6. 6. Okay, ada 6. Jadi bila cikgu lipat, tengok bila cikgu lipat, dia akan Kubus. Ya, bentuk kubus. Betul. Ini perhati baik-baik. Perhati banyak perkara dalam ni. Tinggi, panjang, tengok yang mana sama panjang. Tinggi dia macam mana, tengok ya. Perhati baik-baik. Okay, jadi kita akan tengok ini. Tapak piramid tu bentuk apa? Kita tengok. Tapak piramid tadi. Bentuk apa? Bentuk tapak piramid ni bentuk Segi 4 sama. segi 4 sama. Yang ni nampak segi 4 sama. Segi 4 sama. Sebab apa dia segi 4 sama? Kenapa dia segi 4 sama? Dia sama dengan kubus tu. Okay, betul. Dia sama dengan kubus. Kubus adalah mempunyai sisi yang sama untuk semua sisi. Sebab itu, dia sama dengan kubus. Segi 4 sama. Okay, jadi tapak piramid. Segi 4 sama. Buat piramid apa? Panjang tak lebar. Okay, panjang, darab, lebar. Panjang, darab, lebar. Okay, betul. Jadi panjang, darab, lebar ni adalah luas tapak. Luas tapak piramid. Kalau tinggi piramid, tengok balik tengok balik yang tadi. Tengok ni tinggi piramid ni. Ini adalah tinggi piramid. Tengah tu. Jadi bila kita lipat, perhati dulu.
Okey, jadi dalam kubus ini, tinggi piramid kita ukur macam mana? Per 2. Apa? Per 2 cikgu. Per 2. Kenapa per 2? Macam tengah-tengah. Sebab dia bila dia mencantum tu, dia berada tengah-tengah kan? Okey, maksudnya untuk menjadi sebuah kubus, okey, atas ada separuh piramid, bawah ada separuh piramid. Jadi satu kubus, ketinggian satu kubus tu ada 2 ketinggian piramid. Sebab tu piramid ialah bahagi 2 daripada tinggi kubus tadi. So tinggi piramid ialah tinggi kubus bahagi dengan 2. Okey. Kalau untuk tinggi kubus, 2. 2 tinggi apa? 2 apa? Tinggi piramid. Okey. So 2 tinggi piramid. Okey, tengok balik tadi. Okey, ni bila kita buka. So kita tutup. Kita tengok ada 2 piramid yang bercantum membentuk tinggi sebuah kubus tadi. Jadi tinggi kubus ialah 2 tinggi piramid. Okey, betul Hasya. Okay, sekarang kita boleh telitkan isi padu sebuah piramid. Isi padu piramid sama dengan, okay, tengok balik kat sini. Ini adalah sebuah kubus, satu sahaja kubus. Dan ada 6 piramid. Dan 6 piramid ini membentuk satu kubus. Jadi kalau kita nak tahu satu isi padu piramid, apa yang kita boleh buat daripada isi padu kubus tadi? Apa yang kita boleh keluarkan informasi? Bahagi berapa? 6. Apa yang kita bahagi dengan 6? Isi padu Okey, kubus. betul. Hasya kan tadi? Ke siapa? Betul lah. Kubus bahagi dengan 6. Okey. Formula isi padu kubus? Siapa boleh bagi tahu formula isi padu kubus? Panjang darab lebar darab tinggi kan cikgu? Okey, betul. Panjang darab lebar darab tinggi. Tinggi apa ni? Tinggi kubus. Bahagi dengan 6. Panjang darab lebar tadi adalah Luas. Luas tapak. Jadi kita tulis sahaja luas tapak. Okey. Tinggi kubus adalah ini. 2 tinggi piramid. Bahagi dengan 6. Okey, kemudian sama dengan kita boleh permudahkan. Jadi macam mana kita nak mudahkan persamaan di atas ini? Mana yang kita boleh Potong yang potong yang mana? kita potong yang 6 dengan 2 tu. 6 dengan 2. Okey, nak potong tu nak potong macam mana? Guna CV 2. Guna CV 2. Okey, betul-betul. 2 bahagi 2 dapat 1. 6 bahagi 2 dapat 3. Tiga. Okey, jadi tinggal yang ada satu
adalah luas tapak darab dengan satu saja tinggi piramid bahagi dengan 3. Okay, jadi kita boleh permudahkan, kita faktorkan. Jadi 1/3 darab luas tapak darab tinggi piramid. Tinggi piramid. 3, 1. Okay, jadi ini adalah formula ataupun rumus untuk isi padu sebuah piramid. Sekejap. Ini. Isi padu piramid. Jadi yang ini yang kita akan guna untuk menentukan isi padu piramid. Apa-apa piramid. Sama ada piramid tu tapak segi 3, piramid tu tapak segi 4, dan piramid tapak-tapak yang lain. Okay, jadi inilah yang kita akan guna. Kita akan cari luas tapak dahulu, kemudian kita akan darabkan dengan tinggi piramid dan bahagikan dengan 3. Nak screenshot ke? Ada saya. Nah, okay, kita akan teruskan dengan contoh. Boleh tengok buku teks contoh 10 muka surat 113. Contoh macam mana kita nak selesaikan atau tentukan nilai sebuah nilai isi padu sebuah piramid. Tengok contoh 10. Boleh korang baca? Hayani ke? Tak dengar suara Hayani lagi cikgu. hari ni. Yang ni lah baca boleh? Ya, boleh. Sekejap, contoh 10 Okay. Hitung isi padu piramid tegak di sebelah. Okay, pasal lagi. Dia bagi bentuk macam ni kan. Sekejap lah cikgu cuba lukis dulu. Cikgu lukis. Tak payah guna nak cepat. Guna baris lambat pula. Tak apa, Okay, boleh kita je. freehand je. Mm-mm. Oh, dia punya ni macam ni kan. B tu yang ni B tu. Yang tiga. Okay, apa lagi info yang ada dia bagi? Dia bagi tapak tu 4 cm, tinggi 3 cm. Tinggi 3 cm, tapak 4 cm. Okay, tu kalau dia bagi tinggi. Kalau dia tak bagi tinggi, dalam satu piramid ni ada satu segitiga menegak. Kalau ikutkan tengok tu, start daripada tengah ni adalah besar. Sekejap. Sorry. Yang dekat tengah ni, dia akan menegak.
Okey. Jadi yang dekat tengah, dekat bahagian tengah ni sebenarnya kan ni kan segitiga. Yang ni segitiga yang ni. Warna lain lah. Okey. Segitiga yang ni. Boleh bayang tak segitiga yang tu? Boleh? Okey. So dia akan ada macam ni. Yang kat tengah ni lah, bukan yang tu satu hal, yang tu yang tepi ni. Itu jadi Tiga sudut tegak. ni yang ni. Yang cikgu lukis tu yang tengah ni. Warna ni. Sekejap. Yang cikgu lukis ni adalah sudut yang ni. Yang tengah ni. Yang ni sebenarnya dekat segitiga tu ada satu. Tak apalah, nanti ada satu soalan ni akan nampak jelas. Lukisan ni dah tak nampak sangat. Jadi segitiga yang dekat tepi tu, yang cikgu buat warna biru tu, yang tengah dia tu, bila dia macam ni kan segitiga. Yang tengah dia ni, yang tengah yang untuk segitiga yang warna biru tu adalah hypotenuse untuk yang hypotenuse untuk segitiga menegak yang warna hijau tu. Tak apa, ada satu soalan nanti akan nampak lebih jelas. Okey, jadi untuk cari isi padu piramid, kita guna formula apa? Yang baru belajar tadi? 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey. Luas tapak sama dengan 4/4. 16. 4 darab 4. Okey, lagi tinggi 3. 3. Jadi jawapannya adalah 16 cm persegi. Padu, maaf. Okey, boleh ni? Yang ni? Ada nak tanya untuk soalan ni? Tak ada. Let's see. Okay, so kita akan next kepada soalan. Okay, jadi kita buat sekejap soalan yang nombor 1. Yang ni cikgu kata tu. Yang nombor 1 ni. So boleh buat kejap dalam masa 5 minit macam tu. Lepas tu Fakira boleh? Fakira Betang. Boleh Fakira? Fakira tak ada cikgu. Tak ada, keluar dah. Dia kot. Kena dia slow kot. Masuk. Boleh. Tak ada. Soalan nombor 1 yang piramid ni.
Internet dia slow kot. Siapa? Akira. Ya kot. Tadi dengar juga suara dia tapi tak apalah. Nak buat macam mana kan. Mana kena tengok elok-elok. Kalau dah siap bagi tahu. Hasha nak cuba? Boleh je. Boleh je. Kak Amirul dah siap? Kak Amirul tak respon tadi. Belum lagi. Amirul nak explain boleh? Tak siap ni. Tak siap lagi. Okey tak apa, bagi siap dulu lah. Bagi semua siap dulu. Hasha dah siap. Nani dah? Aries dah siap Aries? Belum cikgu.
Yang ni dapat dah yang ni. Dah cikgu. Nani? Nani pun dia dah buat. Alia pun dah buat. Ada pun dah buat. Okay. Alia pun dah siap Alia. Rasanya lah dekat chat ni. Cek dia kata dah. Dia tanya kita orang dapat berapa. Oh, okay. Amirul dah? Ya. Okay. Okay, kalau macam tu ni lah, Hasha lah explain dulu boleh? Hasha lah. Tak apa, Amirul take time. Okay. Hasha Okay. Okay, soalan 1. Hasha boleh mula. Okay. Apa ni? Mula-mula kita cari dia punya tinggi dulu. Guna yang teorem Pythagoras. Kalau kat situ dia dah bagi dia punya hypotenuse. So nak cari tinggi dia tu mula-mula yang tapak dia tu 16 bahagi 2 sebab dia macam tengah-tengah je. Bahagi 2 dapat 8. Hypotenuse kuasa 2 tolak dengan dia punya tapak tu kuasa 2. So 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Lepas tu dia dapat 289 tolak 64. Dapat 225. Lepas tu 225 tu puncakan dia akan dapat 15. So tinggi dia akan dapat 15. Yang ni dapat berapa? 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2? Dapat berapa tadi Hasha yang ni? 125. Betul. Betul lah. 100? 25? 225. 225. Okay. Akan dapat berapa T? 15. 15 TM. Tadi dia tanya macam mana nak kira yang 15 tu. Okay, tengok balik soalan tadi. Mungkin ada yang confused. Mungkin ingat yang ni 17 ni. Mungkin akan ada yang ingat 17 ni adalah 17 ni tinggi kan? Sebab nampak macam tinggi. Tapi sebenarnya kita tengok kat dalam ni, yang dalam ni.
Yang dalam ni. Tinggi dia adalah yang dalam ni. Yang tengah ni. Okay, nampak? Nampak Aries tinggi tu? Nampak cikgu. Okay. Dan sini adalah sudut menegak. Okay, bila yang tinggi tu sudut menegak, dia akan menegak macam ni. Dan ini adalah sudut tegak. Dan 17 ni, yang ni adalah hypotenuse untuk piramid ni, untuk segitiga ni. Okay, jadi sini adalah 17. Okay, dan ini 8. Disebabkan 16 kita bahagi dengan 2. Di sini 8. Sini akan dapat 8 juga. Jadi sini adalah 8. Okay. Jadi ikut yang macam Hasya tunjuk tadi, dapat 15. Okay. So teruskan Hasya, dah dapat 15. Teruskan macam mana? Lepas tu je lah dalam formula. Yang 1/3 dapat luas tapak darab tinggi. Isi padu piramid. Apa isi padu piramid? Uh, 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okay. Then Lepas tu kita cari luas tapak dia dulu sebab yang tinggi kita dah tahu. Luas tapak dia 11 darab 16 akan dapat 256. 6 darab 16 darab 16. Darab tinggi 15. Luas tapak tadi sama dengan berapa? 256. 56 darab dengan 15. Jadi jawapannya 1280 sentimeter padu. Okay. Semua dapat yang ni? 1280 cm padu. Okay. So Dapat cikgu. very good. Very good Hasya. Hanani macam mana, dapat tak? Hanani? Okay, good. Alia? Alia dapat? Tak dengar suara Alia ni. Alia okey? Amirul? Amirul dapat 1280? Aries? Dapat. Aries dapat? Syafiqah dapat? Baru masuk, tak apalah. Tak apa je. Masuk lambat. Nak buat macam mana kan? Mungkin dah tidur, terlelap. Syafiqah okey? Okey. Macam Encik hantar kat grup. Tapi remind lah. Takut lupa. Okay, so ni yang kita dah belajar hari ni. Yang tadi, kelas tadi. Untuk piramid
soalan cikgu nak tanya soalan. Okay, ni daftar. Syarika dengar ke? Ke tak dengar? Yang lain dengar tu? Dengar je. Okay, takut mungkin Dengar, tak cikgu. sampai kat Syarika. Ya, yang ni lah yang ni. Alah yang ni dah on. Nak tanya. Untuk isi pada piramid. Kita Ya saya. satu rumus untuk isi pada piramid kan 1/3 luas tapak dan tinggi. Luas tapak tu semestinya rumus untuk cari luas segi empat ke? Apa? Luas tapak tu wajib, sebenarnya luas tapak tu wajib kita cari luas segi empat ke ataupun sebenarnya boleh je luas bentuk-bentuk lain? Luas segi empat lah kan? Kalau dalam soalan ni mungkin ya segi empat. Kalau misalnya kita ada satu piramid tapi piramid tu yang tetrahedron tu. Tapak dia segitiga. Jadi tapak dia kita kena cari luas segi empat juga ke atau kita nak cari? Kita cari segi tiga tu kot. Cari luas segitiga. Okey, betul tu. Jadi di sini adalah luas tapak sebuah piramid. Kalau trapezium maka luas tapak trapezium ada piramid. Okey. So, tapak dia tu segitiga maka luas segitiga. Kalau tapak tu segi empat maka cari luas segi empat. Trapezium prisma. Okey. Kalau tapak prisma trapezium sebabnya kalau piramid dia ada satu tapak je. Sama ada mungkin segi empat, segi tiga. Boleh explore lagi lah. Apa lagi piramid yang piramid heksagon. Heksagon kan. Kalau piramid heksagon tu macam mana agak-agak kita nak cari luas tapak? Kita guna tapak dia tu kita guna nak cari luas heksagon lah kan? Heksagon tu ada tak silap 6 sisi. 6 sisi. Jadi 6 sisi tu dia ada 2 segitiga dan juga 1 segi empat. Tiga luas tu. Nak cari luas heksagon macam mana? Ada ke formula khusus untuk heksagon? Kalau kita tak belajar formula khusus untuk heksagon, kita kena tengok secara teliti macam mana nak cari luas heksagon tadi. Kan kita
kalau perhati balik hexagon ada 6 sisi dan ada tiga apa? Ada dua segitiga dan Segitiga. dan satu segi empat. Okey. Itu je untuk yang piramid. Kita akan teruskan kepada isi padu koin. Terima kasih Yani. Sama-sama cikgu. Okey. Nampak website ni? Boleh jelaskan ada apa yang kamu tengok? Apa yang kamu tengok sekarang? Ada Ada kon, koin, ada silinder. Silinder. okey, ada kon dan silinder. Okey, betul. Lepas tu dalam silinder ni ada apa? Agak-agak lah yang warna biru ni apa? Kan biru kan ada warna biru dan warna kuning. Agak-agak lah warna biru ni biasanya orang guna untuk apa? Represent apa? Sesuatu benda yang kita minum setiap hari. Air. Cerita air. Air. Jadi betul. Jadi dalam silinder tu ada air. Okay, tapi air tu penuh ke tak? Tak. Tak, dia hanya 2/3 sahaja. Dan dia hanya 2/3 daripada silinder tu. Ni satu. Dan ni dua. Air. Okay. Ni. Nampak tak line-line putih tu? Ini satu bahagian, dua bahagian. Dan yang kat tengah ni kosong. Tetapi pun tak tarik silinder ni jadi penuh. Betul tak? Betul tak silinder tu jadi penuh? Tengok, penuh tak? Tak. Penuh. Penuh. Okay. Jadi cikgu angkat balik. Yang tak penuh ni, yang tempat ruang kosong ni hanya 1/3 saja. Bila kita masukkan kon, maka ruang silinder tu penuh. Jadi senang kita nak buat konklusi. Macam mana kita nak buat konklusi untuk kita terbitkan rumus kon? Macam mana kita nak Isi padu kon tu 2/3 daripada silinder. isi padu kon 2/3 daripada silinder. Tapi tengok balik Okay, 2/3 ni adalah air yang ada dalam kon ni. Tapi yang tak penuh hanya 1/3. Bila kita masukkan, baru dia jadi penuh. Jadi 3/3. Dia jadi apa? Betul kan dia punya 3. 1/3. 1/3. Sebab bila kita masukkan kon ni, silinder ni jadi penuh. Jadi isi padu untuk
Kon ni adalah 1/3 daripada silinder ni. Suara sekat-sekat ke? Okey, saya cikgu. Okey. Jadi apa yang kamu tengok tadi, kita boleh rumuskan isi padu kon adalah 1/2 daripada 1/3 daripada silinder. 1/3 daripada isi padu silinder. Okey, betul. Jadi isi padu silinder, rumus isi padu silinder Pi J Pada kuasa 2 silinder. T. pi J kuasa 2 T. Jadi ini adalah rumus untuk kita cari sebuah kon. Rumus untuk kita cari isi padu sebuah kon. Okay. So ingatlah yang ni. Untuk yang ni jelas kan kenapa 1/3? Kita tengok balik yang tadi. Jelas. Asalnya yang tak ada, yang kosong ni dia 1/3. Ruang yang belum diisi air adalah 1/3. Dan bila kita masukkan ni, kon ni, maka 1/3 tadi jadi penuh. Dari situ kita dapat buat kesimpulan adalah isi padu untuk sebuah kon ialah 1/3 daripada isi padu sebuah silinder. Ya, betul lah tu. So tadi siapa jawab tadi 1/3 isi padu silinder? Kadang-kadang. Hasha. Hasha ke yang ni? Dua je kot. Tak tahu. Yang jawab yang soalan ni siapa ya? Soalan tu. Dua-dua cikgu. Hasha tadi kot. Dua-dua. Hasha. Nyanyi tak? Hasha dengan Yani. Okay. Dua-dua. Hasha dengan Yani. Okay, so kita akan tengok contoh. Contoh muka surat 113. Contoh 9. Inilah siapa Syafiqah baca soalan boleh? Contoh 9 muka surat 113. Okey, cikgu kejap je. Okay. Jelas. Nani okey tak tu Nani? Line okey tak? Okey, yang 109 Hitung isi padu kon tegak di sebelah guna pi sama dengan 22/7. Lepas tu info apa lagi yang dia bagi? Ada gambar. Ada gambar. Dia punya tepi daripada 11 cm. Lepas tu dia punya jari 7 cm. Tinggi dia bagi 12. Dia punya jari 7. Yang ni. Sah dah tu line tak clear. Nani tak clear ke kat cikgu yang tak clear sebab lambat sampai? Rasanya ni kot tak clear. Sian dia. Sian dia. Yang ni.
Okay. Jadi tengok sini. Amirul boleh on? Boleh? Bantu cikgu untuk cari si padu coin untuk contoh. Satu per tiga Satu. darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Ni untuk coin. Untuk coin Amirul. Sure 1/3. Tengok balik tak apa, tengok balik. Betul lah. Luas tapak. Saja je. Alah sempat darab tinggi. Okay, betul. Lepas tu 1/3 luas tapak. pi j kuasa 2. Luas tapak adalah pi j kuasa 2. Kenapa kita guna pi j kuasa 2 tapak ni? Sebab dia Tapak dia Syafiq. sebab tapak dia bulat kan. Tapak dia bulat. Betul ke tapak ni? Okay. Bulat. Sebab tu kita guna pi j kuasa 2. Okay, teruskan Syafiq. Betul lah, teruskan Amirul. Lepas tu darab dengan tinggi. Okay, kemudian Lepas tu dia jadi 1/3 pi j kuasa 2. pi apa? Dia jadi 1/3 Pi j pi apa? Pi. Pi 2/7. Lepas tu Jari? 7 cm jadi 7 darab 7. Tinggi? Tinggi dia 12 cm. Okay, good. Jadi jawapannya adalah 600 cm. Padu. Okay. Ambil cikgu. Terima kasih. Okay, jadi sini pun kita boleh je buat 1/3 darab luas tapak, darab tinggi dulu, ataupun kita terus je guna 1/3 pi j kuasa 2. Okay, kalau yang macam ni kita lebih jelas. Dari mana 1/3 darab luas tapak, iaitu bulatan ni. Dan kemudian darab dengan tinggi. Tinggi dia adalah 12 cm. Okay, any question untuk contoh ini? Ada soalan? Tak ada soalan, cikgu nak bagi. Okay, tak ada soalan, cikgu nak bagi soalan. Okay, so boleh buat yang ni. Cikgu, Nani cakap dia minta maaf lain slow. Tak apa Nani, tak apa. Kesian awak lah. Okey tak tu? Ada je recording semua benda ni yang kita belajar sebelum ni. Cuma cikgu kena edit-edit, nanti cikgu akan compilekan dalam satu file. Bila-bila rasa boleh rujuk balik. Okay? Okay, so boleh buat soalan nombor 5. Soalan nombor 5, kita minta yang ni dah ni tadi. Yang ni tadi yang ni baca soalan. Dah kot rasanya. Alia senyap ni, Alia okey. Yang untuk piramid tu. Untuk piramid. Alia dah baca. Okay. Alia. Yang ni dah baca. Okay, tak apa. Nanti kita tengoklah mana. Tak tahu Alia kat mana. Alia senyap kan? Tak tahu ke mana.
Boleh Tak je apalah untuk kalau saat lagi sekarang ni. Halal sebenarnya tak tahu. okay, kalau macam tu yang ni boleh. Cikgu bagi masa 5 minit Boleh lah. cikgu. Okay, 5 minit tu yang plain. Sebab Syafiqah pun tak dapat respon daripada dia. Syafiqah. Ni jalur putar. Kita okey ke tu? Tak tu jalur putar. Alamak. Kalau yang ni dah siap, bagi tahu. Belum cikgu, kejap.
Hello, ada orang tak? Kenapa Arius? Tidak cikgu. Okay. Tak adalah senyap sangat Ah. tadi. Tengah buat kerja. Arius buat tak? Buat. Okay. Bagus. So yang ni boleh teruskan. Okey. Kejap Jadi, Okay, jap. okey. Kita tengok yang ni. Kita buka yang ni. Senang. Kita tulis je semua kat sini. Kejap. Okay, so untuk soalan yang kedua. Soalan kedua, boleh teruskan yang ni. Okay, Okey, Go. jadi untuk soalan kon ni, dia punya rumus dia 1/3 darab pi J kuasa 2 T. Okay. Lepas tu? Jadi kita gantikan dia 1/3 1/3. darab dengan 22/7. 22/7. Kalau soalan bagi pi 3 pun guna yang ni ke atau boleh pilih-pilih? Macam mana cikgu? Kalau soalan tu dia dah bagi pi sama dengan 1.3.12. Oh, Dia kita boleh guna yang pilih tu ke lah. atau okay, good. Okay, sambung balik. Jari berapa jari? Jari dia 6.3 sebab kita dah bagi 2. Okay, bagi 2. Yang dia bagi tu nilai apa? 12.6 tu. Diameter. Okay. Jari nak cari jari macam mana? Kita bahagi dengan 2. Bagi 2. 12.6 bahagi 2. Okay, betul. So dapat 6.3. Tinggi dia 11. Okay, betul. Jadi jawapannya? Jadi jawapan dia 457.38 cm padu. Okay, betul. Boleh nak tanya yang ni satu soalan ni? Boleh cikgu? Contoh, dalam soalan tu 11 cm tu dibagi dalam meter. Okay, yang tinggi dibagi dalam meter. Kalau yang diameter dibagi dalam sentimeter. Kalau kita nak kira isi padu, boleh ke kalau kita campur je, darab je, meter dengan sentimeter? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena buat apa? Kita tukarkan dia jadi 1 unit je. 1 unit, okay. Boleh kena unit sentimeter je ke atau boleh je nak guna meter? Boleh je nak guna meter juga. Okay, very good. Thank you. Silakan cikgu. Semua dapat ke? 457.38 cm padu? Dapat. Okay, good. Jadi untuk soalan-soalan tadi, soalan 1, soalan 2 dan mungkin nanti ada satu lagi soalan 3. Lepas dia habis kelas, snap and hantar kat WhatsApp. Tak, hantar personal. WhatsApp cikgu boleh? Boleh. Okay. So kita akan teruskan dengan last pembelajaran kita hari ini. Kita akan terbitkan satu rumus. Rumus apa yang kita belum terbitkan?
rumus Okay, perhatikan dalam website ni apa yang dapat kamu lihat. Kejap. Pen. Ada sfera dengan kon. Okay. Sfera. Ada berapa sfera? Ada satu sfera. Kon? Kon ada 4. Kon ada 4. Okay, tengok perhati elok-elok. Okay. Bila cikgu play tadi, kita boleh rumuskan rumuskan 3D ni macam mana kita boleh buat konklusi daripada kita panggil apa video ni lah. Daripada video ni apa yang kita boleh simpulkan. Isi padu 4 pen sama dengan 1 sfera. Sama dengan 1 sfera. Betul-betul. Ada lagi yang nak bagi pandangan pendapat dia? Tak ada? Okay, semua setuju macam tu? Setuju. Kita akan balik semula pada whiteboard kita. Isi padu 1 sfera sama dengan 4 Kon. 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 Okay. Okay, 4 kon. Formula untuk kon? Formula untuk isi padu kon? 1/3 darab IJ kuasa 2T. Okay, kalau dalam sfera, adakah tinggi sfera tu lain ukuran dia dengan jari? Ke sama je? Tinggi. Tinggi sfera. Tinggi dia diameter ke jari? Betul kan? Ni datar. Okay. Tinggi datar ni sama ni. Sama tak dengan jari? Sama-sama. Tinggi dia sama. Okay, jadi boleh tak cikgu nak tukar T ni kepada J? Boleh. Confident. Boleh ke tak boleh? Boleh. 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 Okay, betul. Jadi J kuasa D 1/3 J kuasa 3. Okay, betul. Kita dah siapkan satu lagi rumus, iaitu rumus isi padu
spera. Okay, jadi untuk kita cari atau menentukan isi padu sebuah spera, kita hanya menggunakan formula ini. Untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas, kita tengok contoh muka surat 114, contoh 11. Tak apa ke kalau kita habis lewat sikit ni? Nak habis dah ni, nak habiskan spera ni Tak apa dah habis. cikgu, boleh je. Oh, Alia. Welcome back, Alia. Sorry Baru dengar cikgu, suara Alia. tadi line saya slow cikgu. Dia jadi sekat semua. Ya, awak tu lah. Senyap je kenapa Alia ada senyap ni. Adalah tu. Stres betul lah Tak cikgu. apa. Okay. Dia stres. Sebab benda tu kita tak boleh kawal. Jadi kita jangan stres. Kita buat je apa yang mampu. Kalau dah Sorry, sekat-sekat, tak apa. Kita faham. sorry Tak payah cikgu. stres. Bukan salah Alia. Fokus je apa yang kita boleh buat. Apa yang kita tak boleh kawal, jangan nak fokus sangat. Okay. Alia lah baca satu contoh 11. Boleh? Contoh 11. Boleh? 114. Muka surat 114. Okay. Okay. Contoh 11. Hitung isi padu sfera berjejari 7 cm. Guna pi bersamaan dengan 22/7. Maklumat yang kita boleh dapat daripada contoh tu apa Alia? Kita boleh tahu berapa jejari punya nilai dengan Jujur berapa? jejari 7 Jujur dan 10. dengan nilai pi. Pi bagi berapa? Pi 22/7. Okay, good. Jadi bentuk spera tu cikgu cuba dah lukis. Thank you Alia. Entah jadi ke tak, tak tahu dah. Anggap je lah spera dia. Tak apa cikgu. Aduh. Jejari 7 cm. Kalau cikgu nak cari diameter untuk spera ni macam mana? Boleh sesiapa bantu? Cari 7/7. 7 darab 7. Ataupun kita boleh 7 darab 7. 7 tambah 7. Ataupun 7 darab 2. Sama dengan 14 cm. Okay, next. Formula untuk spera, isi padu spera ialah sama dengan sekejap ni. Confident jawab. Kau. Ya Allah. Lupa nak simplekan lagi. Kita boleh mudahkan lagi. 4 darab 1/3 sama dengan 4/3 pi j kuasa 2. So kita akan guna yang tu. 4/3 pi j kuasa 3. Sorry. Pi j kuasa 3. 4/3 pi tadi berapa? 22/7. 22/7. 7 kuasa 3. 3.
Jadi jawapan kita adalah 1437.33 sentimeter persegi. Okey. Macam tu je. Kalau dia bagi maklumat, kita just guna je maklumat yang dia bagi. Contoh, kalau soalan tu dia bagi nilai isi padu. Dalam soalan tu lah dia bagi isi padu. Kemudian dia bagi pi. Lepas tu dia suruh kita cari jari. Boleh tak kita nak buat? Boleh. Boleh. Macam mana kita nak buat? Apa tadi soalan cikgu? Kalau soalan tu dia bagi jumlah isi padu. Lepas tu dia bagi nilai pi sekali. Tapi dia suruh kita cari jari berapa. Boleh. Boleh. Macam mana kita nak cari? 4/3 darab 22/7. Lepas tu darab J/3 bersamaan jumlah isi padu tu. Yang tu, dia tadi dia tak bagi. Jadi macam ni je lah kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak nak ni. Okey. So, macam mana? 1437.33. Nak gerak tu macam mana ni? Operasi dia macam mana? Macam mana nak hapuskan? Macam mana macam mana kita nak buat J/3 ni jadi satu sahaja. Maksudnya tinggal J/3 je. Tak nak yang ni. Oh. Cikgu tak nak yang ni. Cikgu nak kena buat macam mana? Awak ke belah yang situ kan, yang satu belah si padu tu. Nak bawa macam mana? Bahagi, darab, tolak. Bahagi. Bahagi. Betul lah, bahagi 4/3 22/7. Sama dengan J/3. Cuba kira nilai yang ni berapa? Yang ni. Kita dapat berapa? Tiga empat tiga. Berapa? Kejap. Tunggu dia orang. 343 ke? Betul lah 3/4. 3/4 kan? Kuasa 3. Kemudian nak J je. Punca tanpa setiga. Dapat tak 7? Dapat 7. Okey. Jadi kita dapat balik 7 sentimeter. Okey. Last buat soalan ni. Alia boleh Alia? Ya cikgu. Alia bentang soalan ni. Boleh? Boleh. Terus buat spontan je lah. Boleh? Boleh je, senang je ni. Guna formula ni. Boleh cikgu. Boleh kot. Sekejap. Mana? Pertama? Pertama kita cari jari dulu berapa. Macam mana nak cari jari?
42 tu Lagi 2. Okay, dapat berapa? Semua tekan kalkulator. Dapat berapa? 21. 20? 21. 1. Okay, 21. Okay, teruskan Alia. Dah dapat jari. Lepas tu kita guna pi sama dengan 22/7. Okay. Ke line tak clear? Okey je. Alia okay? Maybe problem balik ke Alia tu. So, Hasha lah. Hasha bantu cikgu boleh? Boleh tu. Okay, so teruskan. Tulis yang mana satu? Isi padu spera. Ni sambung yang ni. Macam mana nak cari isi padu spera? Lepas tu masukkan dalam dia punya rumus. Rumus dia apa? 4/3 darab 22/7 darab 21 kuasa 3. 43 darab 22/7 darab 21 kuasa 3. 21 kuasa 3. Okay, so jawapan dia 38,108 centimeter padu. 3,000 berapa? 38,808 centimeter padu. Okay, so good, Asha. Thank you, Asha. Sama-sama. Okay, so yang lain boleh screenshot dulu soalan ni. Dan soalan-soalan homework nanti cikgu hantar dekat group. Okay, ni adalah yang kita belajar hari ni. Yang mana nak screenshot boleh screenshot dulu. Dah Okey, dah. Okay, sebelum kita tamatkan kelas dan sebelum jawab kuis, sebab nanti ada kuis, nanti jawab kat kuisis tu ada pautan cikgu bagi dekat group itu dan jawab. Soalan senang je. Terlalu senang. Okay, jadi rumusan untuk kita hari ini dan kelas sebelum ni. Okay, apa yang kita dah belajar pada pembelajaran 6.1? Isi padu piramid. Apa tu? Hasha ke Hayani? Hasha. Okay, Hasha jawab apa tadi? Cara menerbitkan rumus piramid dengan susunnya. 6.1 hari ni. Bukan yang hari ni lagi, yang 6.1 yang awal kita belajar bab 6. Sifat geometri. Betul. Apa jawab tu? Aries. Geometri apa yang dah kita belajar? Contohnya apa? Boleh tengok buku teks, tak apa. Bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi, betul. Contoh-contoh antara jenis-jenis yang kita dah belajar. Kubus. Prisma. Kubus. Piramid. Kubus. Prisma. Lagi? Piramid. Okey, lagi? Silinder.
Okey, lagi ada lagi? Ada koin, Koin. Okey. Koin lagi. perak, Perak. Okey. Dan lain-lain. 62. Kita belajar 60. bentangan, Bentangan. Bentangan. 6.3. Bukan. Luas permukaan untuk bagi dimensi. Bentuk 3 dimensi. Okey. Luas untuk apa yang dah kita belajar? Luas untuk contohnya untuk apa? Spera lagi. koin, Ya. koin, Okey, untuk koin apa? Rumus. pi J kuasa 2 tambah pi J S. Okey, yang kedua. Silinder, Amirul. Silinder. Amirul. Elias. Nak cakap je. Jangan malu-malu. Silinder. Okey, lagi silinder apa formula untuk silinder? Apa rumus untuk luas permukaan silinder? 2 pi T. 2 J. Kedua. Okey. 2 pi J. Sambung 2 pi J. kuasa 2 Pi J Kedua. Tambah 2 pi J. 2 pi J. T. Okey. Good. Lagi. Aisyah ni apa yang Aisyah nak cakap? Apa yang Aisyah dah belajar? Apa? 3. Apa yang Aisyah dah belajar selain daripada koin, silinder lagi? Hemisfera. 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 Rumus untuk luas permukaan hemisfera? 2 pi J kuasa 2. Okey, kalau untuk sfera? Untuk sfera 4 pi J kuasa 2. Okey. Amirul, kalau untuk piramid? Untuk piramid dia piramid dia 1/3 darat luas tapak darat tinggi. Untuk ni luas. Kalau yang tu isi padu kan? Tapi untuk luas. Dia luas tapak luas tapak tambah segitiga. Tambah luas segitiga. Okay. Bergantung kepada jumlah segitiga tu ataupun ukuran segitiga tu. Kalau segitiga tu sama, sisi sama, empat tu sisi sama atau segitiga sisi sama, 4 lah sisi sama.
Jadi kita boleh je buat 4 luas segitiga. Kalau segitiga tersebut sama saiz. Kalau segitiga tak sama saiz, kita kena kira satu per satu segitiga. Okey. Dan last kita ada belajar luas isi padu. Isi padu. Okey, dekat 6.4 ni yang baru je kelas kita minggu ni, isi padu apa yang kita dah belajar? Silinder. Silinder. Maaf. Rumus Rumus dia Maaf. pi j kuasa 2 T. Okay, kemudian selain daripada silinder, Piramid. piramid. Rumus 1/3 darat luas tapak darat tinggi. okey. Iris, cikgu nak tanya Iris. Selain daripada silinder dan piramid, lagi kita belajar apa? Kun. Rumus isi padu kun? Satu per tiga pi j. Pi j 2 T. Okay, lagi yang lain kita dah belajar apa lagi? Selain daripada silinder, piramid, kun, Sfera. Sfera. Apa Mira? 4/3 pi j kuasa 3. Okey. So, ingat apa yang kita belajar ni? Ni sebab dah habis dah. Kita cuma tinggal lagi untuk kita selesaikan masalah sahaja lagi. Masalah berkaitan dengan isi padu. Okey, jadi ni yang kita dah belajar dalam bab 6. Sebarang pertanyaan nak tanya yang tak jelas, apa-apa yang tak jelas boleh terus WhatsApp cikgu. Cikgu akan jawab. Kalau cikgu lambat, remind. Selalu remind. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ni. Maaf ambil masa yang lama. Pukul 9.50 dah. Lepas kelas ni ambil masa sekejap untuk jawab kuis. Tapi cikgu bagi due sampai esok. Bolehlah ada masa free untuk hari ni, bila-bila je boleh jawab. Cikgu rasa itu je daripada cikgu. Maaf atas salah silap cikgu. Cikgu rasa semua dah faham. Yang kurang faham boleh minta bantuan daripada mentor. Tapi rasanya yang masuk ni mostly mentor hari ni. Jadi minta guide menti yang tak masuk tu. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Boleh cikgu. Maafkan dulu untuk kesilapan masalah teknikal ke apa hari ni. Maafkan kelemahan daripada cikgu. Dan itu sahaja kelas hari ni. Kita jumpa lagi hari Isnin dan hari Selasa. Last kelas kita. Cikgu minta sangat-sangat kekalkan momentum walaupun 2 hari je lagi sebelum buka sekolah. Kekalkan momentum, kekalkan semangat. Fokus. Fokus apa yang boleh kita buat ni. Dan jumpa lagi lah hari ini. Terima kasih. Boleh cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Cikgu sorry tadi. Apa ni lah. Jangan Nangis.